Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Imam kita, khususnya barisan imam-imam, Bilal, Siak atau para pegawai masjid Puncak Alam, khususnya kepada ahli-ahli pentadbiran atau berjatan kuasa Masjid Bandar Puncak Alam, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tak lupa juga kepada penasihat masjid, tak nampak tadi Ustaz Zainal kita, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini pun bagaimana dimaklumkan, Datuk Rosdi bin Arifin selaku pengurusi kepada Koperasi Hartanah Anggung Berhad yang HQ atau pejabatnya di berhadapan dengan masjid atau di belakang tuan-tuan lah kalau melihat kepada menghadap kiblat ni, dan beliau pun ada bersama. Terima kasih Datuk Rosdi. Dan bicara maghrib kita pada malam ini memang ditajakan khas oleh Koperasi Hartanah Anggung Berhad. Dan berkebetulan saya sebagai duta kepada perumahan dan juga syarikat Anggun dan juga Kohab diberi amanah untuk mengajak Kohab ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersama-sama pada malam yang barakah ini dalam santapan bicara maghrib dengan tetamu kita pada malam ini. Jadi saya juga selaku sebagai salah seorang penasihat bagi Masjid Puncak Alam ini, saya berbincang dengan Datuk dan juga dengan kita pengurus masjid untuk mengajak kebetulan petang tadi pelancaran ataupun penyerahan cek-cek ataupun wang-wang zakat perniagaan dan pendapatan daripada Koperasi Hartanah. Tadi lebih kurang 200,000 lebih untuk Lembaga Zakat Selangor. Dan alhamdulillah tahun lepas 117,000, dan tahun ini dengan kutipan-kutipan rakan-rakan Datuk, ahli-ahli perniagaan, dan alhamdulillah kita anggarkan insya-Allah sehingga 31 hari bulan Disember ini akan mendapat RM250,000. Insya-Allah saya yakin kita ataupun kami dan koperasi akan mendapat kutipan sebanyak itu. Dan alhamdulillah untuk pengetahuan tuan-tuan, Koperasi Hartanah Anggung Berhad ini juga sebagai wakalah atau wakil kepada Lembaga Zakat Selangor, yang mana alhamdulillah yang kalau tuan-tuan lihat koperasi atau Kohab ini membantu selain daripada pihak masjid yang begitu banyak di bawah seliaan dan juga pentadbiran Tan Sri Rozali Ismail, jazakallahu khairal jazak, yang mana Kohab juga mengambil peranan mengagihkan, menyumbang. Saya ingat seluruh tanah air Kelantan, Taiping, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu dan sebagainya, hasil daripada pendapatan atau dapatan semula lebih kurang 37% daripada sumbangan kerjasama antara Kohab dan juga zakat. Dan kami agih-agihkan kepada asnaf, bagaimana tadi bersebut tentang pelajar pergi Mesir dan sebagainya, alhamdulillah. Dan di hadapan tuan-tuan juga, panel kita pun duduk di Syria berbelas tahun pun, dan di Mesir adalah merupakan satu testimoni kepada Lembaga Zakat Selangor, kerana Datuk tadi deklarasi bahawa dia adalah anak zakat, yakni di bawah negeri Selangor, dan Datuk belajar di Suria ataupun di Mesir atas kebanyakannya ialah daripada duit zakat. So return on investment pada malam ini, maka Datuk kita jemput untuk orang kata bicara kita pada malam ini yang berkisarkan tentang
Tajuk ini bunyi macam lagu, iaitu mana milik kita. Tetapi kalau kita cek balik, kita tengok balik, nilai balik, sebenarnya tidak ada milik kita, because Allah lah segala-galanya pemilik. Kalau kita lihat baru-baru ni, saudara Abdul Razak, pada 17 hari bulan Disember, Jumaat malam Sabtu, dia dengan isteri dan anak-anaknya nak pulang ke Shah Alam menghadapi kemalangan jalan raya yang menyebabkan isteri tersayangnya yang berusia 37 tahun dan 8 orang anak kandungnya meninggal serentak ataupun hilang nyawa, atau dalam bahasa mudah kecelakaan maut disebabkan kemalangan jalan raya dari sebuah lori yang panjang yang besar, pun drivernya adalah orang kita sendiri bersama dengan anak dia doang atas lori tersebut. Jadi dalam bahasa mudahnya, anak-anak itu bukan milik kita tapi milik Allah. Ini kita nak bincang malam ini. Baru ni kita kena musibah. Puncak Alam pun kena. Taman Seri Muda. Bukan Taman Isteri Muda. Taman Seri Muda. Jangan salah sebut. Abang nak ke mana? Pergi ke Taman Isteri Muda. Memang gelandangan 2 bulan lepas tu. Ya, kemudian pula Sungai Lui di Kajang. Kemudian dia mentangkap, dia cena air makin naik semula, dimaklumkan semalam oleh sahabat kita daripada MAPIM, saudara Dr. Sani Arabi, yang mana bagi tahu air, kata orang banjir air Temenung, banjir yang tak tahu nak pergi mana, pertembungan antara saliran ataupun saluran ataupun hujan ataupun sungai menyebabkan air yang jernih tetapi nak pergi ke mana air tidak ada jawapan, maka dipanggilnya air Temenung. Wallahu a'lam. Nak bagi tahu everything lost and lose in our life because kita adalah milik Allah. Saya sebelum nak serah, saya nak goreng, nanti Datuk kata tak aci aku seorang cakap panjang. Ya, kita bukan forum perdana ni, bicara wara lebih kurang. Saya start dulu. Satu hari yang saya sebut dalam kuliah bagaimana Allah memerintahkan malaikat ambil anak seseorang. Dalam hadis Bukhari ada menyebutkan, Muslim tak silap saya, tapi hadis sahih. Bila Allah bicara, arahkan malaikat ambil nyawa anak si fulan, lalu malaikat ambil nyawa, kemudian melaporkan kepada Allah. Allah tanya, dah ambil ke? Dah. Apa dia kata? Hamidaka ya Rabb wastarja'ak. Apa dia kata? Lepas kami cabut nyawa anaknya, apa dia kata? Alhamdulillah. Sekadar ini saja dapat Allah berikan. Aku pinjam anak aku ini. Alhamdulillah. Malaikat kata, kami terkejut. Ajab li amril mu'min. Pelik dengan panggil mukmin ni. Bila kena musibah, dia reda. Bila kena dapat nikmat, dia rasa syukur pada Allah. Lalu dia kata kedua, wastarja'aka. Dia kata, inna lillah. Nak buat macam mana? Kami ni milik Allah. Wa inna ilahi raji'un. Dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Lepas tu kalau kita lihat dalam ayat suratul Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Kepunyaan Allah lah. Yang ada di langit dan ada di bumi. Wa ma fihin. Dan apa-apa yang berada sama di langit atau di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi malam ini kita fikir tentang mana milik kita. Tuan-tuan, Al-Barra radhiyallahu an, ketika bersama dengan Nabi dalam majlis perkebumian seorang sahabat, melihat Nabi menangis sehingga membasahi bumi. Lalu lepas Nabi berhenti menangis, Nabi kata apa? Ya ikhwani, la misli hadha fa'a'iddu. Pendek dia. Kawan-kawan sahabat-sahabatku semua, la misli hadha, pasti kita pun akan jadi macam si dia.
Oleh itu carilah persediaan sebelum kita jadilah sebegini. Because inna lillah. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini tetamu khas kita memang sukar dan payah. Kalau tak pakai kabel memang susah. Ya, bukan menteri saja. Ya, dia kabel, dia kebal dan sebagainya. Iaitu saya gunakan kuasa saya sebagai abang dia orang. Jadi usia muda lagi sebagai abang, kalau dia cakap banyak, ada rahsia saya akan bongkarkan. Ya. Jadi pastikan kalau dia tak terima dengan saya, saya akan bongkarkan rahsia dia. Tetapi rahsia bukan aib lah, yang salah faham pula ya. Itu tetamu sekalian malam ini Sahibul Fadilah Al-Muhtaram Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar bin Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, putih nyawa tuan-tuan. Punyalah panjang, belasan tahun di Syria dan bertahun di di Mesir. Masya Allah ya. Dia bukan calang-calang anak. Pangkat ayahnya pun saya rasa jusa kot hujung-hujungnya. Ya, pangkat jusa A ke BC, anak orang hebat, tetapi adik-beradik dia boleh katakan semuanya kecenderungan kepada bidang agama. Sebab apa? Sebab saya dapat maklumat. Maklumat betul tidak pernah Datuk cerita kat saya dalam forum dia. Ayah dia mendengar satu kuliah ceramah Datuk Seri Bentara Datuk Nik Aziz Nikmat, bekas Perdana Menteri pula, bekas Menteri Besar Kelantan, kata dalam hidup kita ni anak tu aset. Ringkaslah, anak tu aset. Aset bukan untuk buat aset dunia, tetapi aset untuk buat aset akhirat. Ya, sebab mana milik kita? Di mana soalan yang akan terbit? Di sana. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Sahibul Fadilah yakni Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, dipersilakan. Fatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kakanda saya Ustaz Haslin Bahari, ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, para bilal, sahabat saya Datuk Rosdi yang merupakan CEO kepada Kohab yang memperkayakan orang-orang Islam kita, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah sebut untuk semua. Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua tu fakir di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuba kita muhasabah tuan-tuan. Fakirnya kita depan Allah ni tak ada apa sebenarnya. Bila kita pergi hantar bantuan, saya 6 hari, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapat rezeki bantu orang. So rezeki bukan semua orang dapat. Rezeki masa yang ada dapat digunakan, bawa barang orang, kena marah, biasa. Tolak 4x4, patut kita dibawa oleh 4x4, ni 4x4, kita tolak ni. Tak lekat, tak boleh naik bukit Nuh kat Hulu Langat. Tuan-tuan, masa itulah baru kita kata, ya Allah, di mana milik kita? Termenung tuan-tuan. Rumah yang agam indah, air masuk, kejap je. Seorang sahabat saya, tuan-tuan, Allah ambil rezeki dia. Saya cerita sebab dia pun cerita kat saya, dia kata, Ustaz, kongsilah, kongsi kepada semua orang. Jadikan iktibar apa yang berlaku kat saya. Tuan-tuan bayangkan, dia kata apa? Dia kata, dia sepatut tahun ni, dia ada kena bayar zakat. Zakat syarikat, zakat peribadi, campur-campur, 1 juta lebih, tuan-tuan. Dia boleh cakap apa tau? Dia kata tak apa, dia nak guna dulu duit kita lebih ni, nak kembangkan lagi dalam satu saham, insya-Allah tahun depan dia bayar semua yang tertunggak. Sebab LHDN tak boleh tangguh, dia kata. Ular.
Kalau LHDN tak bayar, dia kata kena denda 45% dia begitu. Dia tahu tak denda manusia dia takut. Tapi dia tak terfikir bahawa denda Allah lagi besar. Tuan-tuan, dia baru saja beli Lamborghini Asus ke Arus. Lebih kurang gitulah, Usus Arus lebih kurang 1.8 juta. Baru naik 3 kali baunya air naik. Dia kata dia ambil gambar betul-betul dekat cermin atas. Tak nampak dah kereta Lambo dia. Dah nampak macam lembu dah. Dia kata, Ustaz, Allah ambil Ustaz. Betul kata Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu yang fakir walaupun kamu rasa kamu ada. Tapi sebenarnya, Pak kata Ustaz tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah. Harta Allah punya. Semua milik kita, bukan milik kita. Sekarang ni kita hanya pinjam apa yang Allah ada. Betul tak? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang kaya. Itu sebabnya Allah boleh ambil anytime apa yang kita ada. Kita kata kita hebat sebab kita ada jawatan. Bang, jawatan sementara. Mana milik? Pertama jawatan. Yang orang duk kerja. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak, semua itu adalah perhiasan dunia. Dua benda ni orang akan tanya. Pergi rumah orang kahwin, jumpa Ustaz Syed, berapa orang anak, mesti tanya. Betul tak? Mesti tanya dua soalan wajib. Dan dua soalan wajib ni juga Munkar Nakir akan tanya. Soalan lucu banyak dalam kubur tanya, tapi tak jawab juga. Allah tanya, berapa orang anak ni Ustaz Syed? Ustaz Syed pun bagi tahu anak saya ada berapa? 7. Bukan 9. Ya. Isteri 2, nombor 7. Tu pun dia kata sambil-sambil ceramah. Kalau tak ceramah 17 lah. Allah. Ni 7. Orang kata Masya Allah. Lepas tu orang tanya tu, anak pertama kerja apa? Dia balik pada harta. Al-mal wal banun, dua benda tu orang akan tanya. Kalau orang tu tak ada anak, orang akan tanya ni, kenapa tak ada anak? Oh, masalah. Mesti mana tanya? Anak orang. Oh, kenapa tak ada? Ya. Kenapa tak ada? Tanya. Macam anak dua beli kat KLCC. Kalau tak kerja, anak kerja. Tak kerja. Oh, lepas tu makan apa? Dia akan kerja. Al-mal wal banun. Pertama, pangkat. Pangkat ni tuan-tuan, di mana pun kita berada, pangkat hanya sementara. Betul, pangkat sementara. Mana milik kita? Oh, saya pangkat saya gini. Bang, bila mati bang tak ada dah semua tu profesor depan ada. Doktor tadi saya faham Datuk Rosli. Dia boleh dapat doktor kehormat dari sebuah universiti. Sementara tu Datuk. Betul tu. Sementara. Bila mati kita sebut, wahai Datuk Dr. Rosli bin Mahdi, ingatlah Allah, kamu akan ditanya, Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita bagi dia orang. Cuba tanya tu apa ni? Doktor Imam. Dia tanya, wahai Rosli bin Mahdi. Dia akan tanya, Muhammad Ishaq Arif bin Muhammad Rashid, mana milik? Kawan saya mati hingga COVID-19. Orang baik. Masa ketiga orang ni, Allah ambil itu. Dia seorang yang baik. Nama dia Profesor Maja Dr. Adib Ismail. Tuan-tuan, Adib ni tuan-tuan, saya panggil dia Adib, kawan lama tuan-tuan. Bicara BPM, pakar ekonomi Islam. Pakar ekonomi. Tuan-tuan, dia baru saja naik pangkat ke Profesor Maja. Dia nak dapat Profesor Maja tu berapa lama dia minta? Baru dapat tu. Dapat gaji pertama Profesor Maja tak sempat rasa tuan-tuan. Allah ambil umur. Dia meninggal sebab dia terlibat dengan kajian. Dia balik ke Kelantan, dia buat kajian tentang ekonomi lah, musim Covid. Tuan-tuan, dia kena Covid dengan anak banyak. Balik
terus. Kita masuk hospital, Allah kejut semua orang tuan sebab dia baik. Kalau masjid itu terang sekali, Allah, orang tak tahu yang dia profesi. Lepas Ustaz ceramah tak kisahlah Ustaz tu ada PhD tak di depan, dia buat rakaman lagi, dia share. Tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, tuan-tuan, semua orang masjid surau yang dia datang, semua. Ini. Nak tahu orang tu baik-baik, tak baik, ini kan mana. Sebab kita nak tahu hebat tak hebat, kita nak mati. Masa matilah semua cerita baik kita keluar. Dan masa matilah semua orang yang sayang akan datang. Tu masa meninggal dunia, tengok masa mandi jenazah. Sebab kita kena dengan Tuhan, datang sembahyang jenazah. Sunnah muakkadah tu, Nabi suruh datang sembahyang. Dengar kata, oh dekat masjid kita hari ni ada solat jenazah, seorang perempuan meninggal. Datang. Jangan kata, aku bukan dengan aku. Ya, sebab satu hari kau akan berada. Kamu tadi nututan, kau malas, orang akan malas. Tapi dia orang rajin. Dia memang tak pernah miss surau, tak pernah miss masjid. Orang kenal dia. Masjid UKM kenal dia. Orang duduk soft pertama, tuan-tuan. Masa dia meninggal, tuan-tuan tahu tak? Setiap hari orang buat tahlil untuk dia secara online. Tuan-tuan, saya tengok dekat sini, yang hadir online punya baca Yasin tak kurang 490. Hari ini surau A 400 lebih, esok surau B 400 lebih. Wallah, ramai betul orang sayang. Tapi yang saya mengalir dari mata, Imam dia sebut apa? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ahli bait sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila al-marhum Muhammad. Di mana profesornya? Di mana doktornya? Itulah catatan. Pangkat besar. Sekejap, bila mati tidak ada apa. Dua benda yang pasti. Apa dia? Mati itu pasti, pencin itu pasti. Bila pencin tak ada apa juga. Ya. Dekat kawasan rumah saya, berkat dalam sekitar sini semua pencin. Kalau tak ada apa, elok je tersandai di dinding. Kat masjid. Tembak. Masjidnya, alhamdulillah Ustaz. Senang Ustaz. Dulu zaman kita kerja, masa musim banjir, kita turun siang malam Ustaz. Sekarang relax, kita tengok orang bekerja. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kan. Dia kata ni masa duduk masjid ni, dulu nak pergi masjid tak tukar Ustaz. Sibuk jaga negara. Dia orang tak susah-susah. Tapi dia kata satu perkara yang kami belajar. Dulu depan kami escort, belakang kami escort. Mereka ada siang dan malam. Pencin kat bawah pencin. Hampir terangkap. Namun tak bawa. Tapi itulah tuan-tuan, pangkat tidak ada. Nombor dua, anak keturunan. Tuan-tuan, keturunan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak keturunan itu pinjaman Allah. Awak nak hebat, bangga dengan apa yang awak ada, tak boleh. Itu sebabnya kita kena minta dengan Allah, ya Allah, kau jagalah keturunan aku. Kau jagalah aku punya anak-anak. Ya Allah, sebab anak-anak inilah harta kita yang paling berharga. Allah boleh ambil ini tak? Anak kita kalau meninggal sebelum balik, dia akan tunggu depan pintu syurga. Kalau anak kita panjang umur, anak kita ini boleh jadi pendoa kepada kita. Yang Nabi kata, kalau mati anak Adam, 3 perkara yang takkan tinggalkan kita. Pertama, doa anak-anak yang soleh. Itu harta. Tapi ingat, jangan terlalu bangga dengan harta itu sebab Allah boleh ambil sekali jalan yang bohong. Sedih tuan. Tak ada orang yang tak sedih. Orang yang ada anak akan menangis. Terima kita kena langgar. Hidup dalam kereta. Tuan, tak boleh cakap. Allah ambil senung, kata ya Allah. Allah ambil senung. Tapi itulah tuan, hakikat kehidupan. Siapa kita? Allah boleh ambil anak itu. Kata Imam Al-Ghazali. Pertama, Allah ambil anak itu
Itu duka je sekejap. Yang bahayanya Allah ambil keberkatan ketika anak sedang hidup. Kita dapat lihat anak kita buat maksiat. Duka tuan. Itu Allah ambil. Allah ambil anak kita punya keberkatan hidup. Kita tengok anak kita buat maksiat, kita tengok anak kita zalim ke orang lain, kita tengok anak kita buat benda-benda yang haram. Alhamdulillah, itu yang cukup menakutkan. Itu sebabnya banyakkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbitna 'alal iman. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati anak-anak, ya Allah. Tolonglah jaga anak-anak dalam iman. Nombor 3, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, antumul fuqara, harta bukan milik kita, anak-anak bukan milik kita. Tuan-tuan, kasih sayang juga bukan milik kita. Tuan-tuan, kita tak boleh nak wujudkan kasih sayang dalam diri orang. Kita hanya minta yang Allah, hati itu boleh berbuat apa. Tuan-tuan tak boleh suruh Ustaz Azli, sayang saya, tak boleh. Sayang itu adalah anugerah Allah. Cinta itu anugerah Allah, tak boleh kita paksa-paksa. Oleh sebab itu, mana milik kita? Hati pun kita tak boleh kacau. Kita tak boleh pegang hati orang. Maka oleh demikian, ini musliman yang dirahmati Allah. 3 perkara tadi boleh kita tahu antumul fuqara. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang kaya, sebab Allah yang jaga. Allah yang pelihara hati. Allah yang pelihara kita punya keturunan. Allah yang pelihara hati-hati umat manusia. Itulah yang sangat penting. Jadi semoga kita dapat ambil tahu yang dimasukkan fakir itu oleh para ulama. Ada 3 perkara. Pertama, sama fakir tentang harta dan apa yang memiliki. Yang kedua, keturunan. Yang memiliki keturunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati-hati manusia. Termasuk hati. Maka jagalah 3 amanah Allah ini kerana dia dipandiri. Apa yang kita tinggalkan, yang kita ada pada hari ini, kita akan tinggalkan satu hari. Kalau tak saya, tuan-tuan, simpanlah duit banyak. Bila tuan-tuan simpan duit banyak-banyak, ini musim bayar zakat. Kalau di Selangor, simpan zakat simpanan berapa? Kak, mesti kita. Ayo orang lama. Zakat simpanan di Selangor. Siapa boleh jawab? Berapa? Apa? 24,000. Itu yang baru ke apa? Bila punya? Baru. Yang saya tengok baru ni 2009. 20,000. Maknanya kita ada 20,000 ke atas, wajib bayar zakat. Ada orang tahu bayar zakat, dia kata simpan. Bang, bila mati, siapa yang dapat duit? Siapa dapat? Siapa dapat? Isteri. Bang, isteri dapat berapa? Oh tak, jauh pula tak. Isteri dapat 1/8 dia kalau ada anak. Itu pun kalau dia seorang. Kalau dia ada 2 isteri, 3 isteri, 1/8 kongsi 3. 1/2. Ha? Dia kongsi 3. Kalau ada 2 isteri, dia kongsi 1/8 bagi 2. Itu yang perempuan marah sangat. Nampak tak? Siapa punya? Lepas tu akan bagi pada anak-anak. Kalau tak ada anak-anak, dia akan dapat kepada adik-adik. Siapa yang akan untuk orang punya? Mana-mana bukan milik kita, bukan bagi orang mati, tak ada. Ini contoh berlaku dekat sebuah kawasan. Ni. Isteri dia tuan. Kenapa? Isteri dia ni ada Ni. simpanan. Ni sekali. Isteri dia ada simpanan. Tapi isteri dia sangat jimat. Dia tak dengar suara yang tu. Oh, iya ke? Siapa tak dengar? Oh, iya ke?
cakap betul dengar. Share kau orang. Tuan-tuan, ni berlaku. Isteri dia ni seorang pensyarah universiti. Tak mau bagi tahu lah universiti mana. Tapi sangat-sangat jimat. Dia punya baju dia tu 15 tahun dulu masih pakai lagi. Handbag tak ada, dia tak penting handbag. Handbag pecah pun tak ada masalah, yang penting akaun banyak. Suami dia pun pensyarah, sama-sama pensyarah. Masa isteri meninggal, suami dapat tengok rupanya dalam akaun isteri saja campur dengan PCB, ASB simpanan apa semua pakai, ada dekat 2 juta ringgit Malaysia. Bagi, suami dapat adalah dekat 1 juta. Suami masa tu umur 58 tahun. Dia pun dah jusabi. Gaji dia pun besar. Tak lama lepas isteri meninggal, 4 bulan ke 5 bulan, dia kahwin dengan anak murid universiti dia. Dia belikan hantaran mesjis yang harga dia RM200,000. Siapa yang bawa? Budak tu. Saya tanya pakai duit mana? Duit isteri lama tinggal. Nampak tak? Akhirnya dapat ke siapa? Dapat orang hidup. Kita yang mati tak ada apa. Katakanlah almarhumah bangkit balik. Apa dia nak? Aku rasa suami dia mati kena cekik. Aku simpan susah-susah, baju tak pernah beli, handbag tak pernah beli. Tiba-tiba kau belikan isteri baru ni, kereta baru. Bang, itu sebabnya masa ada ni lah Allah kata infak. Gunakan pada tempat yang betul. Sebab yang itu akan datang di akhirat bagi syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Payah datang ni. Ni dua malam lepas di Kedah. Saya ingat 6 mikrofon. Semua nak ambil live. Menyusahkan juga ya. Kita pakai pula jubah Oman, tak ada poket. Penuh sini. Dekat dada, sampai terkepit bulu dada dibuat. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran yang selalu kita duk buat tahlil ke apa ke, dari sudut faktor kedudukan kita itu pun sebenarnya adalah Allah bagi. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah perintahkan kepada Nabi kita, Qul, katakanlah olehmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya milik Allah lah segala kekuasaan. Allah boleh bagi dekat sesiapa yang Allah hendak, dan Allah boleh tarik balik kuasa daripada sesiapa yang Allah hendak. Katakanlah ya Muhammad, Allah juga boleh muliakan sesiapa yang Allah hendak. Allah boleh hina sesiapa yang Allah hendak. Dan benda ini tuan-tuan nampak dari sudut sejarah Islam, tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang Qarun, mendapat singgahsana yang hebat.
Tetapi Allah hina mereka dengan kematian cukup tragis lagi menjijikkan. Nak bagi tahu kedudukan kita pada hari ini, tambah-tambah dalam bahasa mudahnya, kita ni kata kita orang yang ada duit banyak, macam Datuk sebut tadi. Tapi kalau kita tak perasan, itu semua adalah ditumpang sementara waktu kan ke dalam akaun kita atau dalam khazanah kita. Maka macam Datuk kata tadilah, dia akan menjadi tunggakan demi tunggakan. Maka tidak ada lagi kalimah la tu'ajjil amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh-tangguhkan amalan hari ini nak pergi buat besok. Ini contoh dia. Dan mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian, mungkin emas yang isteri tuan-tuan pakai itu mungkin langsung tak pernah bayar wang zakat. Zakat emas. Dan tanya pula, zakat emas pakai kena juga ke? Sampai jahil macam tu. Gelang yang dia pakai tu dia sampai hampir mencecah penghujung bulu ketiak. Isterinya dah bergelar dah menopause. Tiba-tiba masih tanya, gelang yang dah pakai pun kena bayar juga ke? Ni nak beritahu. Berapa ramai wang simpanan dia tak bayar. Tolak tabung haji, tak apa, tabung haji dah bayar. Apa benda tadi sebut tadi ni? Apa tu? Saya tak reti ASB ni, saya tak pandai. Saya labu sendiri. ASB. Berapa ramai orang kita tak bayar. Tapi kalau cuba tengok wang air sinar, wang KWSP tak dapat, dia makin hamun ni tak keluar sampai sekarang. Sampai sekarang ni. Sampai sekarang, tak faham lagi ke? Perjuangan yang belum selesai. Lain macam bunyi. Boleh jadi calon tak? Tuan-tuan. Macam sebut tadi lah. Apa tadi? Takut income tax. Hari ini manusia dah terbalik ketuhanannya. The human rights is better than the God right. Berapa ramai hari ini tahu hukum hakam, tetapi tidak boleh melaksanakan. Walaupun tidak perlu dia adakan satu kuasa undang baru-baru dalam hidup dia. Solatnya, pakaiannya, kehidupan pergaulannya, sosialnya. Sebab apa? New and trendy. Bunyi macam iklan shampoo. Ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Perintah Tuhan ni kena sabar banyak. Hukum hakam Allah kena sabar banyak. Dan jangan sesekali kamu tak sabar, kamu ikut pokok buat dosa dan pokok yang kufur pada Allah. Sebab mereka nampak bukan lillahi mulkus samawati wal ard. Sebab mereka tidak nampak qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Sebab itu mereka duduk dalam keadaan sombong dengan orang, sombong dengan Allah, sombong dengan pangkat, sombong dengan jabatan, sombong dengan harta. Ini banyak berlaku macam tu. Kadang-kadang kuat agama, sombong tak lepas. Ini masalah ni. Umrah tiap-tiap tahun, every year, ever ready. Hajinya every year, ever ready. Tapi berangannya pun masih menjadi-jadi. Kok dia ngomongnya gobloknya marah. Dai tintut bang, tapi perangai barang tak habis-habis. Perangai dendam dengan orang tak habis-habis. Na'udzubillah min. Sebab apa? Sebab politik suku, agama suku. Hidup suku, agama suku. Apa jadinya? 3 suku. Ini nak beritahu teman-teman sekalian. Pada nampak Islam itu hanya solat. Islam itu hanya bayar zakat.
Tapi Islam ni untuk segala-gala hidup. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam Islam ini keseluruhannya. Mana tuan-tuan mampu, tuan-tuan jalankan. Yang bukan bidang tuan-tuan. Yang tuan-tuan tak ada kuasa nak buat, tuan-tuan sabar banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Fasbir li hukmi rabbik. Pak, dalam hidup kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya, dalam bahasa mudahnya, ya, kita kena fahamkan bahawasanya segala-galanya adalah tumpangan sementara waktu semata-mata. Tuan-tuan, tadi Datuk sebut tentang Lamborghini, tak apalah, mungkin di cover insurans setiap hari bulan. Ni yang langsung tak cover. Seorang ibu muda beranak dalam air dekat Taman Seri Muda. Dia angkat kawan tu, biar terapung sikit beranak. Jiran-jiran datang tolong. Ya Allah. Mak Saleh buat video memuji rakyat Malaysia punya karakter. Tak boleh lawan mana-mana rakyat di dunia ni. Dia yang susah pun tolong orang. Patut kemas diri dia dulu tolongan. Tak. Kita jaga kita. Kita keluarga Malaysia. Lain macam statement. Sedap pula. Anak-anak muda yang buat Grab Food, Panda Food. Ingatkah dalam tak ada food? Rupanya kucing dalam tu. Kucing, budak-budak Panda Food. Dekat 8 biji. Operasi menyelamatkan kucing. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tak menitik air mata, tuan-tuan, memang tuan-tuan hati kita ni kejam sangat. Seulang balik rumah Allah. Saya nak bercakap ni pun, saya dah nak rasa sebab. Tuan-tuan lihat bagaimana masyarakat saling tolong-nolong. Tak perlu pihak berkuasa datang. Rakyat datang tolong dulu. Di manakah mereka? Oh, lain macam mana? Lain macam tu. Ini bukan nak kata apa tidak. Ini contoh. Kenapa nak tunggu yang berhormat datang tolong jiran hang? Hanglah tolong dia dulu. Ini orang Melayu buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Cuma adalah puak-puak Mangkuk bin Hayun yang mereka buat very ini. Mana itu yang berhormat? Mana ketua kampung? Mana itu ini? Mana itu ini? Maki Hamun kata, Imam Al-Junaid kata, orang kalau musibah turun, dia mula maki hamun orang. Dan maki hamun banjir. Makin hamun musibah. Itu balak bagi dia. Tetapi kalau orang itu ditimpa musibah, dia berdiam diri kerana dia redha dan sabar, maka itu adalah peningkatan iman bagi dia. Tuan-tuan, Tuhan uji. Tengok sahabat saya, kekanda saya Abius, pelawak dan juga orang yang berhijrah, rumahnya dihanyut dalam masa 2 jam. Di malam tu dia boleh datang ke meletup bersama Nabil, sembang dalam keadaan tak rasa apa-apa. Kenapa? Nak ukit mendonya, kata dia. Hak Tuhan belaka. Biarlah ke dia nak ambil. Allahu Akbar. Saya tengok mitik Nabil lagi lah. Walaupun seorang pelawak dia tetap menangis sebab benda ni menyayat hati. Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ikut suka Allah lah apa yang Allah nak buat. Ada orang kahwin dapat anak lelaki saja. Ada orang kahwin dapat anak perempuan saja. Ada orang kahwin kebanyakan dapat anak lelaki dan perempuan. Yang paling menyayat hati. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Ada orang yang Allah kahwin sampai tak dapat anak langsung. Malam ni saya akan terus balik ke Taiping. InsyaAllah. Tadi adik saya telefon. Bang, besok confirm ke dekat rumah mak? Ada kenapa? Jiran saya belakang rumah 14 tahun tak dapat anak. Baru dapat minggu lepas. Dia berajak, dia dengar kata abang nak balik, dia nak suruh abang tahnik mulut anak dia. Masya Allah, 14 tahun.
Kalau saya macam Datuk sebut ni, kerana saya ni banyak ceramah. Kalau tidak mungkin 17. Datuk dia ceramah baru-baru ni sebab tu anak je 2. Tuan-tuan, dia sibuk profesor, sibuk profesor, sibuk profesor, sibuk itu. Tuan-tuan, saya Alhamdulillah. Berapa ramai PKP menyebabkan isteri bunting. Iya, malam tadi bendahari masjid Senawang, Senawang saya ceramah malam tadi, di sana bendahari masjid dapat dapat baru. Isterinya misi desa, kampung, jurawat, bersalin. Anak dia telefon saya, Ustaz, boleh tak tunggu sekejap, saya nak ambil anak, tolong tahan ni. Buat mai, anak apa ni? Anak PKP, Ustaz. Berani dia cakap aku gitu. Tuan-tuan, ada orang kau marilah PKP ke, Salafi ke, apa nama ke, benda ke, balik kapur, bacuk terih ke, bacuk ke, mana-mana Kelantan tu. Tak, buat apa lah mu? Kahwin nikah dah 15 tahun, dah tak dapat anak lagi. Mu buat nak tergapo? Dia ingat Tuhan tu apa suruh dia ke? Tuan-tuan, lillahi mulkus samawati wal ard. Jadi Datuk sebagai pusingan kedua ni, ada azan ke? Ke ada lepas dah azan dah? Ha? Ada azan ke? Kalau azan, kita bagi azan. Tak ada masalah, azan lewat tak apa. Jangan azan subuh pukul 8 pula. Tak ada? Tak payah? Okey, tak apa. Di mana milik kita? Tapi, di sana ada satu soalan, Datuk. Mana milik kita yang sebenarnya? Apakah milik kita yang sebenarnya, yang tinggal untuk kita ni? Ini satu soalan yang Datuk sebagai conclusion ataupun solution. Silakan, Datuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tertarik nak kongsi dengan tuan-tuan nasihat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Apa katanya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Betul, kita mati tak ada apa yang kita bawa daripada dunia. Tapi ingat, dunia mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia untuk akhirat. Kata Abdullah bin Amr, cari dunia macam kamu tak mati-mati. Kejar, tak salah. Datuk Rosdi sembang dengan dia, sebab saya penasihat syariah kepada Kohab. Macam-macam dia punya projek. Nak buat itu, nak buat ini, buat macam-macam yang berkaitan tentang ekonomi orang Islam. Orang Islam kena kaya, betul. Bila orang Islam kaya, tuan-tuan, baru-baru ni masa kita tengok dia orang hantar bantuan, suka tengok orang Islam kita. Tak ada 4x4, tak cukup 4x4. Ada yang bagi, kata tak apa pakai, tak ada masalah. Rezeki ada, Allah bagi. Bawa masuk dengan macam-macam kereta, bawa macam-macam keperluan. Ada yang bagi duit cash. Ada orang cakap tak dapat duit cash. Ada, saya pergi, ada orang tu dia bawa berpuluh-puluh ribu. Pemilik, bagi seorang sikit. Pakai pandai-pandai lah. Yang barang-barang kita bagi, yang duit kita bagi juga. Pandai-pandai lah beli. Tuan-tuan, dia orang bukan nak duit kita banyak, tak. Dia orang nak semangat daripada kita je. Saya pergi hantar barang, dia orang tengok je. Dia orang tengok, Allah, terima kasih Ustaz, doakan kami. Dia suruh doa je. Saya pergi doa, pergi ke rumah tu, doa. Dia orang nak semangat, dia kata, Ustaz datang pun kami dah happy dah Ustaz. Tak payah bawa apa pun tak apa. Kami nak semangat ni kawan-kawan kita tu. Kita pula sebab. Tapi tuan-tuan, bila orang Islam kita kaya, itulah yang jawapan kepada Ustaz Haslin tadi. Mana milik kita? Tuh, kekayaan yang kata Abdullah bin Amr, kau kejar seakan-akan kamu tak mati, tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Cari akhirat macam esok nak mati. Bila tanya, bang, ada seorang hamba Allah tu, dia bawa duit, masak pula untuk 300-400 orang. Setiap hari dia buat.
Dia kata, Ustaz, ni saya memang bagi makan, Ustaz. Tak ada kaitan dengan zakat, tak ada kaitan. Memang saya volunteer nak bagi makan kat orang. Saya kata, tu, tiap-tiap hari tu, ya Ustaz, bukan satu tempat. Saya pecahkan banyak tempat. Wakil dekat Hulu Langat ada, wakil kat Shah Alam ada, wakil kat Puchong ada. Dia buka kemah, masak. Semua datang makan. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu bila saya nak mati. Saya dah kena COVID, Ustaz. Sakit, Ustaz. Tapi, Ustaz, disebabkan saya fikir saya tak tahu esok adakah masih ada untuk saya, baik saya buat amal soleh. Sebab Nabi bagi tahu, Ustaz, dia tak boleh cakap Arab. Nabi bagi tahu, bila kita bagi makan kat orang, Allah mudahkan masuk syurga. Dia kata, inilah masa dia. Tengok, ini milik kita. Ini yang Nabi kata, bila bagi makan kat orang, it'amut ta'am tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dalam keadaan aman dan damai. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, bila orang tahu hakikat akhirat tu. Saya tahu tuan-tuan perempuan, semua orang yang cari akhirat tu sebab penuh masjid. Bila tanya, bang, kenapa datang masjid? Saya nak tengok akhirat, Ustaz. Siang saya kerja, malam maghrib isyak saya datang, Ustaz. Biar tempat duduk ini datang di akhirat bagi syafaat. Allah Rabbi. Itu sebab akhirat kejar, dunia pun kita kejar. Kalau tidak macam mana? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, baca Quran, berapa, hampir 60 ke 70% adalah bercakap tentang harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Satu. Kan? Apa? Fasalli li rabbika wanhar pun cerita tentang harta. Sembelih harta, sembelih lembu, unta, harta. Al-mal wal banun, harta, semua tentang harta, harta, harta. Allah suruh cari harta. Untuk apa? Pertama, it'amut ta'am. Kongsilah makanan, tuan-tuan. Itulah akhirat. Allah tak minta banyak tu. Allah kata, aku kaya, kamu yang miskin. Kamu bagi makan ke orang bukan untuk aku. Aku tak jatuh miskin sebab engkau tak bagi makan ke orang. Tak. Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Adik bagi makan, adik yang dapat pahala. Panggil adik pula, adik lah tu. Tak ada orang. Bukan untuk Allah. Untuk kamu, kata Allah. Itu satu. Nombor dua, yang boleh menyebabkan kita kaya di akhirat, tuan-tuan, al-waqfu, waqaf. Ni, masjid, tuan-tuan ni. Tan Sri Waqaf. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya ni minta sangat dengan Allah kalau dapat masjid macam ni dekat taman saya tu. Tak dapat, tuan-tuan. Naiklah masjid ni, tapi tak cantik macam ni lah. Dan tak sejuk macam ni. Kira bersyukur juga saya. Tuan-tuan dah dapat macam ni, Allah apa lagi nak, tuan-tuan? Ya Allah, inilah nikmat yang paling besar. Orang wakaf. Wakaf ni sampai kiamat, tuan-tuan. Itu jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak wakaf macam Tan Sri tak mampu. Apa yang kita boleh wakaf? Wakaf yang kecil-kecil. Ni, bayar elektrik sikit-sikit. Kita masuk dalam tabung wakaf. Tuan-tuan, itulah wakaf kita. Wakaf kecil-kecilan yang kita mampu. Kalau boleh besar-besar. Nombor 3 yang boleh bawa kita di akhirat, tuan-tuan, zakat. Zakat nampak simple tetapi kesan dia besar. Itu sebabnya kita pakat-pakat bayar zakat. Kenapa kita minta bayar zakat? Zakat untuk fakir miskin. Tadi pun saya tanya, saya bagi tahu dekat pusat lembaga zakat Selangor. Saya cakap kat dia orang, saya kata, kenapa kadang-kadang orang tertanya-tanya tentang zakat Selangor? Pertama, kena aktifkan laman sosial. Betul tadi? Orang muda hari ni, yang sekarang ni, yang jutawan-jutawan, tuan-tuan, umur 28 tahun jutawan. Tak payahlah buat PhD apa semua, belajar sampai doktor, tak payah. Jadi pensyarah, tak payah. Kerja kerajaan, tak payah. 28 tahun. Beli rumah harga 7 juta, tak ada masalah. Tapi, kuat infak. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, tabligh. Allah Rabbi. Ketenangan. Dia orang ni, dia tengok macam mana tau, nak bayar. Dia belajar kat mana? Laman sosial. Dulu nakal, macam mana boleh taubat? Dia tengok ceramah-ceramah, forum-forum. Dia ikut forum saya dengan Ustaz Aslin, Ustaz Allah Khairi. Dia tengok, dia kata impactful Ustaz. Daripada situ, sebab saya cakap pada wakil lembaga zakat Selangor tadi.
Sebab apa, Datuk Rosdi di Kohak dia wakil zakat Selangor. Jadi ramai orang pakat bagi tadi. Syarikat-syarikat. Jadi dia orang ada wakil daripada lembaga zakat. Saya kata aktifkan. Tunjuk yang kita bagi-bagi. Zakat ni orang kita dapat bukan boleh sorok-sorok. Dia kena tunjuk sebab kita wakil. Tuan-tuan, saya yang tuan-tuan tengok dalam Instagram, Facebook sampai beratus-ratus ribu orang like, share apa semua tu. Sebab orang bagi. Saya kena tunjuk, Abid Liu, tunjuk sebab orang bagi, bukan duit pakcik saya. Dalam tempoh 5 hari ni, duit masuk ke dalam akaun, apa nama, MAPIM, yayasan tu, apa yayasan pula, NGO, tak kurang 1.2 juta. Saya kena pastikan duit tu dah masuk dan keluar seperti mana yang telah diamanahkan. Jangan main sebab muka saya. Muka Maulana Helmi. Muka Siti Nurhaliza. Heliza Helmi. Ramai sangat suara. Daripada Singapura saja tak kurang 50,000 tu kan. Masuk akaun. Saya kata duit masuk, keluar balik. Semua untuk rakyat yang susah. Jangan disimpan. Tadi pun masih WhatsApp dengan CEO dia. Kata pastikan duit rakyat sampai semua. Dia orang buat. Keluar. Sebab orang bagi tu tanpa berkira. Allah Rabbi. Tapi percayalah tuan-tuan, zakat dia tidak akan mensia-siakan hidup kita. Itu zakat. Nampak simple, tetapi kesan pada orang fakir miskin sangat tinggi tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan, bila kita pergi hantar, menangis kita tuan-tuan. Bagi beras, pegang, cium beras, ada. Ada yang saya bagi masa tu, bagi apa? Macam mana nak cakap Ada kebetulan dalam uncang yang kita bawa tu, dia ada orang derma kuih. Kuih ni macam kalau kat hotel ada. Saya pun tak kerti juga dalam bentuk tu. Memang sedap lah. Duduk menangis makan tuan-tuan. Dia kata tak pernah jumpa ni. Dia kata, sedap. Allah. Macam mana perasaan kita? Tu zakat. Yang keempat, tuan-tuan, yang milik kita ialah sedekah ammah. Sedekah umum ni, tuan-tuan buatlah apa saja. Sedekah umum ni tuan-tuan bagi yang kepada mereka yang memerlukan. Itu sedekah umum. Tuan-tuan tak payah fikir-fikir sangatlah. Sampai kadang-kadang sebab kita belajar, kita bab hukum. Orang tanya hukum banyak sangat. Di antaranya orang tanya hukum bagi duit raya tu. Duit raya. Ramai yang kata pula, jangan bagi duit raya. Duit raya ni bid'ah. Ya, pening kepala aku. Saya kata, kenapalah kau fikir ke bid'ah? Bila kamu bagi budak-budak kecil tu, anggap itu adalah sedekah. Satu, kalau dia orang susah, betul tak? Bagi. Dek, doakan pakcik dek, biar murah rezeki. Tu, budak tu tak buat dosa bang. Kak, dia tak buat dosa. Dia doakan, ya Allah, kau murahkanlah rezeki pakcik ni. Semoga pakcik ni dapat berjaya. Semoga pakcik ni boleh kaya. Semoga pakcik ni boleh bantu ramai lagi orang susah. Makbul doa anak tu. Budak tak buat dosa. Ni berkira, kata kenapa? Nabi tak pernah pun bagi apa? Bagi duit raya sampai ke situ pergi dia. Saya kata jangan berkira sangat, bagi je lah. Niat sedekah. Tak boleh sedekah sebab bapak dia kaya. Dia kaji sampai bapak pula dah. Saya kata engkau ni pelik sungguh. Bagi je lah. Dia kalau bapak dia kaya, kita bagi hadiah. Sedekah untuk orang susah. Kalau bapak dia kaya, hadiah. Tak salah. Saya bagi hadiah ke Abang Lin. Berapa banyak dah? Dia buat termenung gitu. Bukan air termenung. Muka dia pun termenung tuan-tuan. Tapi sungguh, dia pun suka bagi hadiah. Kita orang tak kedekut. Sebab kami rapat. Kalau dia minat, saya bagi. Dia minat. Apa nama? Kalau saya minat, dia bagi. Kalau dia minat, saya bagi. Kita bagi-bagi. Itulah nikmat. Jadi tuan-tuan, percayalah. Buat apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh, tambah-tambah dalam menginfak, tuan-tuan takkan rugi. Percayalah, lagi kamu infak, kata Nabi, in tunfaq yunfaq alik. Bila kamu memberi, Allah akan bagi balik. Kalau tak percaya, tuan-tuan cubalah buat. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya selesai bayar zakat untuk 2021. Zakat pendapatan, zakat bisnes Deria tu, Deria, alhamdulillah. Allah buka pintu rezeki tuan-tuan. Saya bersyukur pada Allah Taala. Masa nak buat minyak wangi,
Saya peminat minyak wangi, tuan-tuan. Tapi minyak wangi yang saya minat ada oud. Sebab saya duduk Arab lama. Kalau tuan-tuan tanya orang yang minat oud, kalau tanya Habib Ali, tu semua oud. Dia punya botol tu tak kurang. Kalau yang paling-paling cikai pun RM200 lah kalau kat Mekah tu. Yang Imam Masjid Haram pakai tu yang atas, yang kalau ke Quraisy dia ada ke atas. Harga dia sebotol beribu-ribu. Ribu tu tuan. Saya dapat Adinda Sultan Selangor dia bagi kecil. RM1,500. Depan saya sebab saya beli untuk keluarga dia, tolong tawar, dia kata ustaz ambil satu. Tak payahlah Tengku gitu. Ambil ustaz, ambil. Kita pun ambil simpan. Saya pakai sikit-sikit, cup sikit. Sikit sayang. RM1,000 dua. Mahal tuan-tuan. Sehinggalah berakhir benda tu saya pakai dah lah pakai sikit. Tengok. Mana milik kita? Benda tu saya nak cerita. Walaupun saya dah cerita banyak kali dekat TV apa semua kan. Mana milik kita? Saya pakai sikit-sikit, sayang takut habis. Saya rasa pakai berapa kali? 5-6 kali. Sayang sangat, tuan-tuan. Mahal. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Pergi ke Johor, aku letak poket. Saya lupa. Jaga dekat, apa tu? Dekat Johor tu. Pesadar ke benda pula orang tua ni. Yang jual barang-barang branded tu. Dekat Johor. Johor. Premium outlet kan? Itulah pergi ceramah situ, dia orang ambil sementara nak ceramah tu, dia bawa pergi situ, makan kat situ, ada kedai Thai. Jadi saya berjalan lah. Tu yang jaga tu datang. Saya masuk dalam tu, dia kata sale 50%. Saya masuk. Saya tawaf sekali je, keluar balik. After sale masih lagi 3,000. Aku kata benda ni, patah balik. Patut tawaf 7 kali. Saya sekali je lah keluar terus. Bila saya masuk, saya senyum. Assalamualaikum. Saya pun tak tahu siapa dia, jaga. Saya keluar, terima kasih, sebab dia buka pintu. Bila saya jalan, sentuh. Saya pun pusing. Jaga tadi cium. Atas dahi. Masa tu tengah isu LGBT. Tengah-tengah jalan, orang terkejut saya. Saya kata, apa je nak Apa ni? Dia kata, ustaz, saya dia kan orang Johor ada kat belakang. Saya tadi perasan ustaz jalan dengan imam muda. Saya nak tegur ustaz. Tapi saya teringat, ustaz pernah cakap, senyuman itu sedekah. Saya nak tengok, ustaz senyum tak kat saya? Sebab saya hanya seorang jaga. Dia nak test aku punya. Nasib baiklah saya. Dia senyum. Saya masuk. Assalamualaikum. Masuk. Keluar. Terima kasih. Saya senyum saja. Saya pun tak tahu. Masa tu tak pakai mask. Tuan-tuan, dia kata, saya tengok ustaz senyum sungguh ustaz. Saya masa ustaz mula-mula masuk, saya ingatkan ustaz tersenyum. Kali kedua ustaz keluar, ustaz senyum lagi. Saya kata, ustaz benar-benar buat apa yang ustaz cakap dalam TV. Ustaz izinkan saya cium sekali lagi. Cium pula aku tengah jalan tu. Bila sekali orang dah cium, orang dah ambil track, orang kiri kanan akan tengok, oi ustaz, orang dah perasan dah. Masa tu bergambar lah, habis lah. Hidup aku bergambar lah sampai jalan, sampai ke kedai Thailand tu. Yang bestnya, tuan-tuan, bila saya dah habis dia cium dahi saya kali kedua tu, dia bawa keluar dari poket dia tu, jaga kan, poket buka butang, ustaz ambil RM5. Allah tu saya sebab. Duit tu saya dah sedekah lah. Pergi Mekah, saya sedekah ke Mekah. Ustaz ambil ustaz. Kita tengok jaga saya. Pensyarah universiti. Gaji saya pastilah besar. Dia bagi saya RM5. Tuan-tuan bayang, nak ambil ke tak? Ambil tak? Ambil. Baik. Berakhlak budi. Semua dia sapu je ni. Saya tak tergamak, saya cakap. Tak apalah bang, tak apa bang. Saya alhamdulillah ada duit bang, jangan risau bang. Tahu tak dia cakap apa? Ustaz tak ambil ke RM5? Adakah sebab RM5 ustaz tak ambil, kalau RM500 ustaz ambil? Terus senyap aku. Suruh ambil. Allahu Akbar, cium kat dahi. Tak pakai. Ambil. Saya bukan sebab RM5 atau RM500, sebab saya tak tergamak dia jaga. Jadi saya takkan nak bagi RM50. Saya pun nak bagi dia. Dia bagi saya 5, saya nak bagi dia 50. Apa perasaan orang miskin? Of course dia kata, saya bukan nak ni. Betul tak? Kita kena bagi benda lain. Saya bukan nak bagi apa ni? Orang dah bagi kan? Nak bagi songkok, macam tak muat songkok kepala dia. Kan pakai-pakai tu tenggelam kepala dia, kepala kecil. Saya pun ada minyak wangi. Puk keluar, tengok. Saya tak perasan, sebab dalam poket saya memang ada minyak wangi.
Tengok kepala tu, ini Tengku bagi. Dah bagi, takkan nak tarik balik. Oh, tak jadilah. Tak ada. Bang, dia dah ambil. Nah, saya tengok, Allah, dalam hati lah. Allah. Tengku punya. Yang paling saya sayang. Tengok mana milik kita. Saya kata, tuan, ambil lah. Ini minyak wangi paling saya sayang. Harga dia 1,500. Hadiah daripada Adinda Sultan Selangor. Ambil. Ya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dia cium. Dia pun buka. Allah, wanginya, Ustaz. Dia kata. Betul apa Ustaz cakap dalam TV. Bagi RM5, dapat 1,500. Termenung aku, tuan-tuan. Memang termenung. Terus balik. Termenung gitu. Ya Allah. Tapi Allah Maha Kaya. Start daripada sebab saya minat. Bila saya pergi masjid, orang tanya. Ustaz, sedap minyak wangi Ustaz. Berapa? Saya beli kat Mekah memang 200, 300, sekarang 600 pun ada. Saya minat. Lepas tu orang dekat belah-belah Shah Alam ni, dia kata apa? Datang kat saya, dia kata, Ustaz, saya nak guna nama Ustaz Deria. Nak buat minyak wangi. Ustaz, bolehlah tolong saya. Saya tak ada kerja, Ustaz. Duit tak ada. Memang kita tak ada projek. Boleh tak guna nama Ustaz? Kami dah guna nama artis, semua tak jalan, Ustaz. Nak guna nama Ustaz, kami tawakal ni. Saya kata, boleh. Saya nak oat. Tapi oat yang mampu milik. Yang harga 69, bawah RM100. Tapi tahan lama. Jangan pakai tak sampai sejam dah habis. Tuan-tuan, budak-budak ni bawa datang 7, semua dia ambil. Saya tolak. Sampai jumpa satu bau, dia bubuh nama oat. Nak bubuh apa benda? Saya kata, untuk pertama ni, letak barakah. Keberkatan. Buat keluar-keluar produk. Belum launch lagi. Dia kata, Ustaz, ni bau dia. Kita nak jual lah, 69. Boleh. Tapi sedekahkan dulu untuk 200 orang jemaah nak pergi umrah. Termasuk saya nak pergi umrah masa tu. Termenung hok yang buat. Belum jual dah sedekah. Betul. Abang Jof. Sampai hari ni dia termenung. Sampai hari ni tuan-tuan, dia Alhamdulillah orang pertama yang keluar zakat. Masa kes banjir, dia orang pertama keluar duit. Bagus dia. Dia bagi kat hotel, dekat airport, dia pergi airport 200 orang dia bagi. RM69 tu dia bagi 200 orang. Kata doakan. Sampai kat Mekah, saya pun bawa doakan. Lepas tu saya kata, kita anggaplah kat Mekah ini telah launch benda tu. Tuan-tuan, Allah murahkan rezeki. Itu sebabnya muslimin muslimat. Kita tak tahu apa yang kita ada. Sekurang-kurangnya kita gembirakan hati orang, Allah akan muliakan kita. Jadi insya-Allah saya yakin apabila kita sama-sama ada rezeki, kita kongsi-kongsikanlah. Ya, kita jangan kedekut. Sebab itu hanya sementara saja. InsyaAllah, apa yang saya ada, saya kongsi. Apa yang Ustaz Asli ada, dia kongsi. Apa yang tuan-tuan ada, kita kongsi. Sama-samalah kita tolong-menolong. InsyaAllah, Allah akan berkati hidup kita. Maafkan saya tuan-tuan dan puan. Doakan saya selamat sampai ke Kuala Lumpur. Sebab jauh juga rupanya. Bangi. Balik Bangi kan. Doakanlah selamat sampai. Sebab saya seorang. Sebab datang teman dengan dia. Dia nyelat. Sampai sini baru dia bagi tahu. Oh, Ana nak balik ke Taiping. Habis aku balik seorang, tuan-tuan. Doakanlah ya. Sebab saya pernah langgar pokok tu yang saya takut tu. Doakan semoga saya selamat sampai, murah rezeki, panjang umur. Dan saya doakan juga tuan-tuan perempuan, murah rezeki, panjang umur, diberikan kekuatan, dipanjangkan umur, diberikan keberkatan, diberikan kekayaan. Dan ya Allah, jauhkan kami daripada COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah masa terlalu cemburu bagi kita semua. Jam sudah menunjukkan hampir 5 minit lagi masuk pukul 9 malam. Dan insyaAllah lepas ni pun memang kami duk jaga masa juga sebab 9.30 nanti saya ada live dengan Facebook dengan Qadi Kota Star. Dan saya akan mungkin kena pinjam mana tempat untuk saya live. Saya pun tak sangka lah. Patut ingat Datuk Kazim. Datuk Kazim malam besok sebagai pengacara program setelah hampir 1 tahun 8 bulan. Dia berjalan Facebook live every night. Setiap bulan tanpa henti. Jadi terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Azhar Arif yang telah menceritakan, mengkisahkan
memperincikan tentang mana milik kita. Jadi sebenarnya yang pertama tu maknanya kita tak ada apa sebenarnya milik kita, semua milik Allah. So apa yang dikatakan milik kita hanya sedikit saja sebenarnya, iaitu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rahmat ditimpa, dicurahkan dalam hati kita, kita jadi orang yang merahmati orang lain pula, kita jadi pemurah. Kita pemurah dan kita sedekah, kita zakat dan sebagainya, insya-Allah. Ya tuan-tuan, 31 Disember adalah hari penutup tahun 2021. Jadi checklist balik. Mungkin ada ketinggalan, mungkin ambil duit APF ya yang akaun dah cukup 56 tahun tapi tak bayar-bayar lagi, ataupun ambil akaun yang kedua umur 50 tahun tak bagi-bagi lagi zakat. Jadi tuan-tuan, muhasabah balik, insya-Allah kita bayar, sebab insya-Allah hari ini dan juga kaunter bergerak lembaga zakat Selangor sampai 31 hari bulan, dan kaunter bergerak 27 hari bulan dan 28 hari bulan Disember, iaitu hari ini dan besok, insya-Allah akan ada kaunter bergerak. Jadi tuan-tuan nak bayar emas ke apa, kalau emas tu mungkin orang bercakap emas dia banyak, mungkin lebih kurang dekat 2,5 kg. Dia nak bawa, takut dia panggil pegawai zakat mai rumah, insya-Allah. Dia orang akan datang timbang timbangan dia orang tu, insya-Allah. Ya, saya pun pernah timbang zakat emas ya, seseorang tu, masya-Allah, kena panggil ke bawa satu guni tukang silap hari bulan. Ya, nanya kita tukang bawa zakat, tukang bawa timbang, semua qalu inna lillah. Ya, sebab orang kemburu kita. Itu antara dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dijemput datang, insya-Allah di hadapan Koperasi Harta Dahaga Berat, dan tuan-tuan insya-Allah bagi mereka yang berminat untuk menjadi ahli koperasi pun kita persilakan. Dengan minimumnya ialah RM1,000 share. RM1,000 share dia. Jadi tuan-tuan, dan Profesor Madya Datuk merupakan pengurusi jemaah ataupun pengurusi lembaga syariah dengan dua lagi pensyarah. Dua-dua adalah PhD dalam bidang fiqh dan sebagainya. Jadi mereka bertiga kami lantik Fadil Ustaz untuk menjaga hal ehwal pentadbiran tentang syariah, yakni kooperatif sendiri, dan sekarang ni masih dalam lagi dokumentasi untuk kita dapatkan macam sijil halal bukannya Datuk, maksud dia konkret dapat syariah tadi, tapi perjalanan kita adalah syariah, jangan risau, dan doakan insya-Allah di bawah celiaan dan di bawah pentadbiran yang berbahagia Datuk Rosdi bin Arifin, adik kepada Tuan Haji Roslan Arifin di hadapan tuan-tuan ni. Dia juga tibat dengan kebajikan. Saudara Hanif, kita punya ketua penduduk di Puncak Alam ni, Saudara Hanif Sultan, dan insya-Allah saya ajak dia orang ni join semua, insya-Allah untuk kebaikan. Dan saya sarankan juga mungkin Ustaz Zainal sebagai penasihat, dan saya tak penasihat kepada Persatuan Ukhuwah Bersama PUB yang berpengkalan di Puncak Alam, yang kita banyak telah pun tolong dalam pengurusan jenazah COVID-19 yang mereka mengekang mata, dia orang tak tidur malam dan sebagainya. Letih itu dibiarkan berlalu, tetapi pengorbanan masa, tenaga, minda mereka ini untuk kebaikan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga tuan-tuan sekalian bolehlah doakan untuk kami Koperasi Harta Dahaga Berat, insya-Allah, yang ahli lebih kurang hampir 3 ke 4 ribu orang, yang mana kita buat projek perumahan sebagai macam tasir juga, tapi kita kecil-kecilan. Tapi yang besar, insya-Allah, alhamdulillah, kita doakan kita akan buat perumahan lebih kurang hampir 500 buah di Kalumpang, dan sekarang baru kita pecah tanah di Bacok di Malawi, kampus Sungai Kandis Malawi di Bacok, lebih kurang Banglo dan juga Semedi. Dan insya-Allah makin banyak orang beli rumah, makin tu ini, insya-Allah, dan banyak saya yakin, saya sebagai seorang penasihat khas kepada Datuk sendiri pun, kita tekankan kepada semua ahli kita, semua masyarakat, insya-Allah, return on investment yang kita nampak ialah macam mana Datuk sebut tadi lah, bila kita kaya, kita raya, dan kita akan membahagiakan orang lain dengan sumbangan daripada kekayaan dan kemahiran kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tengok sofa di sini pun Datuk nampak kemah kan, cantik semua. Ini pun masya-Allah, ada orang ambil kesempatan. Tak kesempatan macam mana? Kesempatan menyumbang, maksud dia letak meja ni untuk ustaz duduk agak selesa. Saya duduk ni memang melekat, betul-betul melekat, tak boleh nak gerak ke mana-mana. Mana memang mantap, ada sofa, tak rasa, sebab saya dah ada slip disc. Jadi saya rasa kursi ni amat sesuai untuk penceramah seperti saya. Jadi terima kasih banyak kepada Ecolab Home Living ke Living dah,
jenama ni Bradford, macam nama Mak Saleh pelakon James Bond, ya. Jadi dia sponsor untuk malam, bukan bagi terus, tidak, dia nak bagi ambil sedikit manfaat. Tu tengah cemburu pula kan, ni nak iklan tu. Dia fikir macam mana, macam tadi Datuk sebut tadi, Datuk tolong orang yang jobless, tak ada kerja apa, dengan diarrhea, Datuk punya Mercedes pun DDR14. Makna Datuk Dr. Izhar Arif. Dahsyat dia orang ni. Ni geng dunia semua ni. Tuan-tuan ni. Jadi alhamdulillah. Jadi ialah wa'mal ta'ishu abadah. Ini antara contoh teladan. Baju dia pun saya pun tak tahulah persatuan mana dia ambil. Kan? Stokin dia warna orange macam warna lambang-lambang dan sebagainya. Jadi masya-Allah. Jadi saya nak pakai jubah, dia kata jangan pakai jubah, pakai baju sebab apa? Anda pun pakai macam ni. Saya meraihkan yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Izhar Arif. Saya pakai, tuan-tuan pelik kan tengok, Ustaz Sering pakai macam ni. Saya rasa geli tu. Ni. Rasa nak bergerak tak boleh sebab pakai seluar ketat. Kan? So insya-Allah yang penting doakan pertemuan perbincangan kita pada malam ini penuh dengan pengisian yang mantap dan sehat. Baik untuk mentaliti, minda kita, fizikal kita insya-Allah. Dan jangan lupa kita doakan sahabat-sahabat kita tadi di Kajang. Air sudah naik melampaui batas. Di Pekan Kajang, Masya Allah. Kerana pertemuan antara sungai-sungai dan akhirnya ni Kajang pun dapat nasib yang sama macam Sungai Lui di Hulu Langat. Kita doakan insya Allah agar sahabat-sahabat kita di sana pun tenteram, aman, damai, redha, sabar dengan apa yang ada. Insya Allah moga-moga Allah berikan kebaikan. Dalam bahasa mudahnya, lillahi ma a'ta walahu ma akhadha. Kepunyaan Allah lah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia nak ambil, dia ambil. Itu kata Nabi. Doa kepada orang yang kena musibah. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semua benda itu adalah terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal tasbir wal tahtasib. Bersabarlah kata Nabi dan carilah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sekadar itu daripada kami dan juga daripada Profesor Madya, Datuk Dr. Izhar Arif dalam perbincangan kita. Mana milik kita? Yang penting tidak ada milik kita yang kekal hanyalah adalah amalan-amalan kebajikan dan kebaikan kita insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, di lain acara. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada pengurusan perantaraan antara saya dengan panel kita pada malam ini. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.